Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun pada lahirnya mereka keluar dari bumi di mana pihak berkuasanya menindas mereka, tetapi di sana ada sesuatu perkara terlalu besar yang tersirat yang menjadi hikmah di sebalik hijrah itu. Mereka berhijrah bukan dengan melihat terbentang di mata kasar apakah masa depan mereka setelah berhijrah, tetapi yakin dengan janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang hanya dapat dilihat dengan mata hati yang berisi dengan iman. Mereka yang berhijrah itu tak nampak nasib mereka di hadapan. Apa nak jadi di hadapan? Adakah harta menunggu di sana? Pangkat menunggu di sana? Ataupun dibunuh di tengah jalan? Tak tahu. Cuma mereka yakin bahawa Allah dan Rasul berjanji Islam akan menang. Itu saja. Berjanji Islam akan menang. Beriman dengan janji Allah dan janji Rasul, Islam akan menang. Sama ada sempat tak sempat, itu urusan Allah Ta'ala. Kalau mati, matilah. Kalau tak sempat pun mesti berlaku perkara itu. Orang kemudian akan melihat kemenangan itu. Ini iman yang ada dalam diri mereka. Bukan macam manusia pada hari ini nak nampak cokoh, nampak golek depan, nampak setambung pitih, nampak benda baru boleh ikut. Ini dijanjikan pahala saja, tak nampak pahala. Dijanjikan Islam itu menang, tak nampak bagaimana menang. Bila menang, tak tahu. Boleh jadi mati di tengah jalan. Tak sempat. Tapi ada kemenangan di hari akhirat. Ini kepercayaan yang ada dalam hati para sahabat yang berhijrah. Orang-orang Islam memulakan hijrah menuju ke Yathrib. Yathrib ialah nama Madinah sebelum diubah. Manakala orang-orang musyrikin pula tidaklah berdiam diri atau berlepas tangan sahaja. Di sana telah berlaku beberapa perkara ketika berjalannya hijrah. Ahli-ahli sejarah, ahli-ahli tarikh Islam mencatatkan peristiwa yang berlaku. Berbagai-bagai peristiwa berlaku ketika hijrah. Di antaranya ialah satu peristiwa yang menimpa Abu Salamah dan keluarganya radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Buat A itu. Peristiwa yang menimpa Abu Salamah, isteri dia dan anak-anak dia radhiyallahu anhum. Abu Salamah ialah dia antara angkatan pertama melakukan hijrah. Apabila beliau mengambil langkah bersama isteri dan anaknya untuk berhijrah, tiba-tiba dihalang oleh keluarganya dan keluarga isterinya. Sampai tengah jalan, anak beranak dia yang kafir, anak beranak bini dia yang kafir, isteri dia Ummu Salamah menahan di tengah jalan. Tiba-tiba dihalang oleh keluarganya dan keluarga isterinya. Keluarga isterinya mengambil isterinya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Keluarga dia rampah isteri dia Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan keluarganya mengambil anaknya. Anaknya dirampas, tinggal dia seorang. Abu Salamah meneruskan hijrahnya tanpa anak dan isteri. Terus pergi hijrah tanpa anak dan isteri. Ini hijrah bukan sembarangan. Selepas perginya Abu Salamah, setiap pagi dan petang Ummu Salamah radhiyallahu anha menangis sedih. Ummu Salamah dengan anak dia duduk di Mekah menangis sedih. Suami dia pergi ke sana, berpisah antara suami dan isteri. Ini ujian kepada Ummu Salamah dan Abu Salamah. Abu Salamah ikut Nabi. Pergi. Nabi perintah pergi ke Madinah. Isteri dia dengan anaknya dihalang dalam keadaan Islam. Berpisah suami isteri. Akhirnya ada di kalangan keluarga mereka orang yang terasa kasihan melihat keadaannya begitu.
terdapat kalangan keluarga Abu Salamah dan Ummu Salamah yang kesian melihat Ummu Salamah dengan anak-anak dia menangis. Lalu mereka berusaha supaya dikembalikan anaknya dan dibenarkan dia pergi ke tempat suaminya di Yathrib. Lalu mereka yang kesian ini pisah, berusaha akhirnya bawa Ummu Salamah dan anak-anak dia berhijrah. Ummu Salamah bersama anaknya bersedia untuk berhijrah bagi mengharungi perjalanan di padang pasir yang jarak jauhnya 500 km. Masa itu jalan kaki 500 km jalan kaki, ataupun naik unta yang sangat lambat, bukan naik bah, bukan naik kapal terbang, bukan naik taksi, jalan kaki 500 km. Apabila sampai di Tanaim, Tanaim ini masih dekat dengan Mekah, tempat orang buat umrah pada hari ini, mereka bertemu dengan Utsman bin Talhah bin Abi Talhah, berjumpa dengan Utsman bin Talhah bin Abi Talhah, iaitulah seorang yang masih belum Islam lagi, belum Islam. Utsman bin Talhah ni Nabi suruh anak kunci Kaabah pada masa Nabi buka Mekah. Dia masuk Islam kemudian, tapi dia seorang yang baik. Ada juga orang kafir baik, bukan semua orang kafir jahat belaka. Ini kena faham. Jangan letak sebaku. Ini sejarah menceritakan. Jangan kita letak sama orang yang tidak boleh. Kena beza-bezakan. Utsman bin Talhah tolong. Dia memberi pertolongan dengan menghantar Ummu Salamah dan anaknya sehingga ke Quba. Dia tolong hantar sampai ke Quba. Quba ini dekat dengan Madinah. Dan berkata kepada Ummu Salamah, pergilah, suamimu berada di negeri ini. Ummu Salamah tak tahu kat mana Madinah, tak tahu. Sampai di Quba, Utsman bin Talhah kata, mugi suamimu ada di sini. Dia dah masuk Islam lagi. Mudah-mudahan diberkati Allah, percaya pada Allah. Kemudian ia kembali semula ke Mekah. Dia balik semula ke Mekah kerana dia belum Islam lagi. Ini peristiwa yang pertama. Yang kedua, manakala Suhaib Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu pula menghadapi tekanan dengan cara yang lain. Apabila ia bertolak untuk berhijrah dengan membawa harta kepunyaannya, tiba-tiba ia dihalang oleh orang-orang musyrikin Mekah. Mereka berkata, kamu datang ke tempat kami dalam keadaan papa dan bangsat. Setelah berharta, kamu mahu melakukan perkara ini, mahu meninggalkan negeri ini dengan dirimu dan hartamu pula. Suhaib menjawab, bagaimana kalau aku serahkan harta ini? Apakah kamu akan benarkan aku pergi? Mereka menjawab, ya. Lalu Suhaib menyerahkan harta yang dibawanya itu kepada mereka, dan dia dibenarkan pergi menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bersempena dengan peristiwa ini, Allah telah menurunkan firman-Nya. Ini Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib Ar-Rumi disebutkan dari Rom. Ada orang kata dia asal dari Rom. Ada orang kata dia seorang yang ditawan di kawasan Rom, kemudian dibebaskan. Dibebaskan, merdeka, pergi ke Mekah. Dia berniaga dan kaya. Ada harta. Ada harta. Semua kitab tafsir menceritakan bila dia masuk Islam, dia telah dihalang di tengah jalan. Lalu dia naik atas bukit. Dia berjaya naik atas bukit. Dia seorang pemanah yang pandai. Pemanah yang handal. Lalu dia tubik anak panah dia. Dia duduk atas bukit. Kalau kepung dia duduk bawah. Lalu dia kata, jangan dekat. Kalau dekat aku panah sarang-sarang. Orang tahu dia pandai mana. Lalu mereka yang kepung dia kata, bagaimana kalau musuh hartamu? Hartamu bawa harta ada Mekah tu, musuh pada kami. Suhaib kata, sila ambil harta aku, tak apa. Jangan halang aku berhijrah. Lalu mereka bergundur. Sanggup menyerahkan harta dia kerana nak berhijrah. Allah Ta'ala menurunkan ayat, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan dia antara manusia
Ada orang yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah. Dan Allah maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Allah Ta'ala menurunkan ayat memuji Suhaib Ar-Rumi. Menurut riwayat yang lain, pula apabila sampai berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah terus bersabda kepada Suhaib, rahibah Suhaib, rabihah Suhaib, rabihah Suhaib. Rawahu Ibnu Mardawih wa ghairuh. Beruntunglah Suhaib, beruntunglah Suhaib. Riwayat oleh Ibnu Mardawih dan lain-lain. Nabi kata Suhaib mendapat keuntungan yang besar di hari akhirat kelak. Di dunia pun untung, akhirat pun untung. Tak apa habis harta. Peristiwa yang ketiga. Yang ketiga, Umar bin Al-Khattab Ayyash, bukan Iyas, Ayyash. Itu salah saja. Ayyash. Yang betulnya Ayyash, bukan Iyas. Banyak salah saja ni. Ini bahannya tulis Awaming ni. Ayyash bin Rabi'ah dan Hisham bin Al-As berjanji untuk berhijrah bersama-sama. Apabila sampai masa yang ditunggu dan ditentukan, Ayyash telah ditahan. Ayyash telah ditahan. Tinggallah Umar. Hisham telah ditahan. Hisham telah ditahan. Tinggallah Umar dan Ayyash. Menurut riwayat Al-Bukhari, telah berhijrah bersama-sama Umar seramai 20 orang. Apabila mereka sampai di Quba, tiba-tiba Abu Jahal bersama Al-Harith untuk mendapatkan Ayyash. Ayyash. Kebetulan mereka bertiga ialah saudara seibu. Abu Jahal menipu Ayyash. Abu Jahal menipu Ayyash dengan berkata, wahai Ayyash, ibu kita telah bersumpah tidak menyikat rambut dan tidak keluar kepada cahaya matahari sehingga dia melihatmu. Kata Abu Jahal, kecek. Ayah ni saudara seibu dengan Abu Jahal. Ayah terasa kesihan terhadap ibunya. Bila Abu Jahal kata mu susah, ayah kesian ke mak dia. Dan dia mahu pulang dahulu untuk menunaikan sumpah ibunya. Umar berkata kepada Ayyash, hai Ayyash, sebenarnya mereka berdua menipumu untuk menguji kamu dalam berpegang dengan agama ini. Berwaspadalah. Demi Allah, aku berpendapat bahawa ibumu itu apabila terasa gatal kutu di kepalanya, tersikaklah ia. Dan apabila terasa panah dalam rumah di Mekah itu, keluarlah dia dari rumahnya. Mak tak tahan juga. Kata Sayyidina Umar, dia tipu mu. Gatal kepala, dia sikat kepala lah. Kalau panah tak tahan dalam rumah, dia tubik. Tak apa. Ayyash mahu pulang juga. Ayah nak balik juga, tinggal ke mak dia. Apabila sampai di tengah jalan, Abu Jahal dan rakannya memberkah Ayyash. Dia berkah Ayyash dan dibawa pulang ke Mekah dalam keadaan dia berkah dan diikat dengan tali. Sampai tengah jalan kena takak, ikat dengan tali. Abu Jahal berkata kepada orang ramai, buatlah kepada orang-orang bodoh ini di kalangan kami bagaimana kami lakukan kepada orang-orang kami yang bodoh ini. Menurut riwayat Ibnu Hisham, setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, ia berkata kepada sahabat, siapakah di kalangan kamu yang sanggup membebaskan Ayyash dan Hisham yang sedang ditahan di Mekah? Tiba-tiba Nabi bersabda kepada sahabat dia. Ini di antara mukjizat Nabi. Tahu perkara berlaku di Mekah. Nabi tahu bahawa Ayyash dan Hisham telah ditahan di Mekah. Lalu Nabi tanya sahabat dia, siapa kalangan kamu yang berani bebaskan Ayyash dengan Hisham?
Lalu Al-Walid bin Al-Walid radhiyallahu anhu menyahut Rasulullah SAW dengan berkata, dakulah yang akan menjalankan tugas itu ya Rasulullah. Saya sanggup Rasulullah, bebaskan dia. Al-Walid pun pergi ke Mekah dengan cara bersembunyi dan mengintip di manakah kedua sahabat itu ditahan, sehinggalah ia dapat menjejak seorang perempuan yang membawa makanan, dan didapati makanan itu dibawa ke tempat di mana kedua sahabat itu ditahan, di sebuah rumah yang tidak beratap, rumah negara tak ada atap. Dia dapati ayah ditahan di sebuah rumah. Setelah tiba malam, Al-Walid memanjat dinding dan memutuskan belenggu yang mengikat kedua sahabat itu dan pulang dengan selamat ke Madinah. Pulang dengan selamat ke Madinah. Mengikut satu riwayat, Nabi baca kunut. Nabi baca kunut nazilah. Rakaat akhir, lepas rukuk, Nabi baca Allahumma anji Ayyash ibn Rabi'ah, Allahumma anji Al-Walid bin Al-Walid, Allahumma anji al-mustad'afina minal mu'minin, Allahumma shrud wa ta'alka, Allahumma ja'alha sinina ka sinina Yusuf. Nabi doa ketika semayang, ya Allah ya Tuhanku, bebaskan Ayyash bin Rabi'ah. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkan Al-Walid bin Al-Walid yang menjalankan tugas ini. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkan mereka yang beriman yang lemah ditindas. Ya Allah ya Tuhanku, turunkanlah bencana hukuman terhadap mereka itu. Ya Allah ya Tuhanku, bencanakan mereka dengan kemarau macam kemarau zaman Nabi Yusuf AS. Ini doa Nabi. Nabi berkunut ketika sembahyang untuk menyelamatkan Aisyah. Di sini menunjukkan bahawa boleh kita kunut nazar, sebut nama orang pun tak apa, tak batal sembahyang. Ini disebut kerana menyelamatkan orang tertentu dengan doa dalam sembahyang. Peristiwa hijrah membawa pengalaman baru dalam perjuangan Islam. Wallahu a'lam.